أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Pertamanya mari kita memanjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Taala benar-benar karunia serta inayahnya dapat sama-sama kita bersua pada malam ini biasa sebulan sekali dalam bicarakan kitab karangan Imam Ahmad Qudamah Al-Maqdisi yang bertajuk Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang diterjemahkan dengan ringkasan kitab Jalan Mereka yang Menuju Allah. Jadi sebagaimana yang diterangkan pada yang lepas, mukadimah jelas tentang matlamat penyusunan buku ini, dan secara terunci kalau teman yang tak bersama pada awal dulu bolehlah tengok, boleh baca, dan kalau ada persoalan yang ditimbulkan bolehlah tanya apa yang sepatutnya lah. Jadi sebagaimana yang tajuk begitu sesuai lah dia membicarakan tentang pembinaan hati ya. Kita pada malam ini kita lebih kepada lebih bidang kepada akhlak ataupun lebih sebenarnya orang tasawuf, lebih pada itu. Jadi dia tidak ada bicarakan tentang hukum sikit dia saja, mungkin dia akan bintang tentang kita selalu secara secara tidak langsung kita membahas hukum sebagainya. Tapi dia lebih kepada tujuan untuk mendidik hati kita bersama, insya-Allah. Jadi kita masuk pada bab yang pertama tu, pembicaraan yang pertama tentang yang kita masuk dulu sikit ya, tentang ilmu, bab ilmu, kelebihan ilmu dan yang berkaitan dengannya. Jadi dimulai dengan kitab ini firman Allah Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah lagi kepadanya, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Maksud adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Ini sebagai intro mukadimah kepada perbahasan bab ilmu ni. Kemudian diikuti juga surah yang lain, surah Al-Mujadalah ayat 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Dalam surah Mujadalah ayat 11 yang bermaksud Allah meninggikan derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Ini menjelaskan kepada kita tentang kelebihan ilmu itulah. Ya, dalam hadis dalam ketika daripada kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang menyatakan kelebihan ulama ke atas orang beriman melebihi 700 darjat. Beza antara dua darjat ialah sejauh 500 tahun perjalanan. Jadi lebih kepada menceritakan kelebihan menuntut ilmu sebagai dorongan kepada kita untuk menuntut ilmu. Begitu juga firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshawallahu min ibadil ulama. Surah Al-Fatir ayat 8 yang bermaksud sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dan kalangan hamba-hambanya ialah para ulama. Dia sifat orang yang berilmu ni dia semakin dia berilmu semakin dia takut kepada Allah SWT. Semakin dia hampir dia kepada Allah SWT, bukan semakin jauh. Jadi sebaliknya kalau dia semakin jauh tu ada kesilapan di situlah dalam tata cara untuk ilmu lah. Kalau kita tengok di kita semakin mana kita banyak kita belajar, semakin kita jauh dari Allah SWT tu kita kena cek baliklah satu wrong kata.
ada muhasabah balik. Jadi maknanya semakin banyak kita untuk ilmu, semakin banyak kelas kita ikuti, semakin kita menghampirkan diri kepada Allah SWT. Bukan semakin jauh. Kalau semakin jauh kita tengah, kita cek sebenarnya. Dalam kitab As-Sahihain meriwayatkan hadis daripada Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqqih fid din." Yang bermaksud sesiapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, dia akan memberikan kepahaman yang mendalam kepadanya tentang agama. Maknanya kalau Allah SWT nakkan kebaikan untuk kita, kita sentiasa bertambah ilmu agama kita, semakin mendalam, semakin luas pengetahuan kita tentang agama kita, semakin dekat kita lagi kepada Allah SWT. Begitu juga dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, katanya, dua orang lelaki disebutkan kepada Rasulullah SAW, seorang ahli ibadat dan seorang lagi ahli ilmu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Fadlul alim 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum." Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardina hatta an-namlata fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna 'ala mu'allimin nasi al-khaira." Kelebihan orang alim ke atas ahli ibadat adalah seperti kelebihannya ke atas orang yang paling rendah derajatnya di kalangan kaum. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta penghuni langit dan bumi, bahkan semut dalam sarangnya dan ikan di lautan sentiasa bersalawat kepada mereka yang mengajar kebaikan kepada manusia. Ini maknanya kelebihan kita ada ilmu, kita belajar dan kita bukan simpan ilmu dia tuan. Bila kita dah banyak kelas ni tuan, biar ni pada saya tu banyak kelas saya mengajar tuan. Setiap kali ada macam-macam guru yang sampai. Jadi di situ kalau kita sampaikan kebaikan tu, mengajarkan kebaikan kita, anak-anak kita, isteri kita semua, dan jiran-jiran semua menasihati menyampaikan kebaikan. Ikan di lautan, semut yang ada kat sarang dia, ikan yang ada kat laut pun berselawat untuk kita tuan. Dengan syarat tu tadi sampaikan, bukan kita pendam ilmu tadi. Ada orang dia belajar pendam ilmu kan, tak sampaikan. Itu satu kesalahan lah. Maknanya kita kena sampaikan juga kebaikan sekadar mana yang kita mampu, dan ikutlah ke kemampuan kita yang ada. Dalam riwayat At-Tirmizi, dan beliau berkata, hadis hasan sahih. Dalam hadis ini hasan sahih. Dalam hadis yang lain ada disebutkan, fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Innal ulama'a warasatul anbiya, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warrathul 'ilma, faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Yang bermaksud kelebihan orang alim ke atas ahli ibadat adalah seperti kelebihan bulan purnama pada waktu malam ke atas cakrawala yang lain. Para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah meninggalkan dinar dan dirham untuk diwarisi. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Oleh itu sesiapa yang mengambilnya bermakna dia telah mengambil bahagian yang banyak. Itu jelas kan ya. Banyak kita kata tentang untuk dorongan kepada kita supaya menuntut ilmu. Sampai Rasulullah katakan, ulama yang berilmu ni golongan apa? Jadi pandai yang ilmu, terutama ilmu agama, dia adalah pewaris kepada nabi Dan dia tidak mewariskan melainkan dia mewariskan harta, dirham itu dirham dan dinar dan dirham, melainkan mereka mewariskan meninggalkan ilmu. Dan siapa yang ambil ilmu tadi, kemudian dia telah mengambil suatu bahagian yang cukup banyak. Dari Safwan bin Asal radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Ini biasa dengan tuan hadis ini. Sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayapnya ke atas penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dituntut. Jadi Al-Khattabi berkata,
Terdapat 3 pendapat ulama tentang hadis tentang maksud malaikat akan meletakkan sayapnya. Iaitu pertama bermaksud melebarkan sayapnya. Kedua bermaksud tawaduk kerana memulia dan membesarkan penuntut ilmu. Ketiga bermaksud singgah dan duduk bersama dalam majlis ilmu. Ini 3 maksud yang ulama apa. Tetapi 3-3 pun kita boleh pakai belaka tuan-tuan. Tak payah nak berbalah tu. Maknanya kita pakai belaka 3-3 ni untuk dorongan kita sebagai penuntut ilmu. Dan hadis yang seterusnya, ini ada yang berkaitan kalau kita masuk isu situasi yang hari ni Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Teman-teman, sesiapa yang melalui satu jalan kerana mencari ilmu, Allah akan mempermudahkan kepadanya jalan menuju ke syurga. Jadi tuan-tuan tengok ilmu kita tengok Quran hadisnya kita tengok wa man salaka tariqan, kalau kita baca syarat kan ada syarat wa man salaka, siapa yang merintis keluar merintis jalan keluar dari rumah atau hatta pun duduk di rumah. Ada mengatakan dalam syarat tadi pun hatta duduk di rumah pun untuk ilmu pun dikira salaka tariqan. Maknanya dia cari ilmu, ilmu yang macam mana tuan-tuan? Di situ ilmu yang cukup luas, dia umum. Ilman ni dia tak nyatakan ilmu yang khusus. Dia umum ilmu. Apa cakap ilmu? Segala ilmu, ilmu yang bermanfaat. Dan jawab kepada apa? Daripada hadis tadi, jawab ayat tadi tu. Dia jawab dengan sahalallahu tariqan ilal jannah. Ini apa kita tengok balik kenapa Rasulullah SAW tak sebut jawab kepada ayat tadi wa man salaka yaltamisu fi ilman, tak jawab sahalallahu tariqan ila tariqan rezeki untuk kerjaya dan sebagainya. Kenapa Allah tak letak dia Nabi tak letak sahalallahu yang lain untuk duniawi, tapi terus letak pada jannah. Di sinilah letaknya matlamat kita menuntut ilmu tuan. Kalau kita sedar tak sedar kita tengok balik bahawa matlamat tujuan ilmu ni mesti membawa kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab dia letakkan tariqan ila jannah. Jannah itu satu simbol yang lambang kepada akhirat. Akhirat ada dia, yang akhirat yang mana dia kita yakin dan beriman. Dia melihat yang pertama terletak pada rukun iman yang kelima, yang keenam. Beriman kepada hari akhirat yang kelima, rukun iman yang kelima. Maknanya jelas inilah yang sepatutnya berlaku dalam sistem pendidikan, sistem ilmu hari ini. Tapi tak berlaku kepada kita tuan. Sama ada saya yang melalui tuan pun pernah melalui. Sebab berlaku pemisahan antara dunia dengan akhirat tadi. Dia walaupun ada dua belajar tentang akhirat pun belajar, tentang dunia pun belajar, tetapi juga berlaku pemisahan di situ. Sepatutnya yang berlaku kata pada hadis itu, yang berlaku apabila tak kira apa saja ilmu yang kita pelajari mesti membawa kepada mentauhidkan Allah SWT. Tuan-tuan tengoklah balik cucu cicit kita ke apa yang ada hari ini, cuba tanya dia belajar matematik sampai tak dia membawa kepada Allah SWT tak? Kalau dia belajar geografi, dia membawa kepada mentauhidkan Allah tak? Ini kita untuk muhasabah sama-sama tuan. Kalau kita belajar sejarah, dia membawa kepada mentauhidkan Allah tak? Kalau tengok pada hadis tu dia mesti kalau hadis tadi kita sahalallahu tariqan ilal jannah, tidak menjuruskan kepada ilmu agama saja tuan. Sepatutnya ilmu sains begitu juga. Apa juga ilmu yang bermanfaat mesti membawa kepada untuk mentauhidkan Allah SWT. Tapi apa yang berlaku ini tidak seperti itu tuan. Jadi ini yang mungkin kegagalan sistem pendidikan. Jadi kita sama-sama tuan kita berharap ada orang yang untuk membawa bersama untuk memperbaharui sistem yang sepatutnya. Sebab kita dah melalui sistem sistem penjajahan lama dah tuan sistem pendidikan penjajahan 20 ribu. Itu yang dikenaki oleh penjajahan barat dan sebagainya. Ini yang kita sedar tak sedar yang berlaku itu. Jadi itu sebab timbulnya ini, kenapa timbulnya isu masalah penyelewengan, masalah kerosakan atau sebabnya ilmu tadi yang dipelajari tidak membawa kepada mentauhidkan Allah SWT. Tak heran apa yang berlaku ini. Apa juga sistem tuan, baik sistem pemerintahan dia, baik sistem ekonomi dia, baik sistem pendidikan bagus, kalau tidak menjuruskan ilmu itu
ditanamkan, digabung jalinkan dengan pendidikan apa untuk tauhid kepada Allah, maka kita tak akan menemui kejayaan untuk apa? Untuk menegakkan kalimah Allah SWT di atas muka bumi ini. Ini yang menimpa malam, nasib malam makin Islam kita hari ini, tuan. Jadi sama-sama lah secara kita berdoa lah, mudah-mudahan ya apa yang kita lalui ini berubah, ya. Anak-anak didik kita, yang anak-anak generasi kita akan datang dapat menemui apa dia punya matlamat dia, apa tujuan dia menuntut ilmu dia tadi, ya. Itu jelas kan, tentang ilmu tadi memang jelas. Itulah yang kena tanamkan kepada anak generasi kita, supaya mereka tidak mengejar kerjaya semata-mata. Seperti mana kita dulu tak pernah ditanamkan terasing. Itu sebab kehidupan keadaan kita huru-hara dalam masyarakat ini, tidak ketuhanan, tidak keharuan hari ini. Okay, itu salah sedikit kupasan pada hadis tadi. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu untuk menegakkan Islam, kedudukan antaranya dengan para nabi dan surga kelak hanya dipisahkan dengan satu darjat sahaja. Jelas sama hadis tuan. Dia pada menuntut ilmu ni mesti dia usaha dia mesti nak menegakkan agama Allah SWT. Lebih kurang dari hadis tadi juga, mesti dia hukum dia mesti mengaitkan tu, mesti ada tujuan matlamat untuk menegakkan agama Allah SWT. Tidak kira apa juga ilmu dia. Asalkan ilmu dia tidak bercanggah dengan syarak dia. Mesti dia dia punya hala tuju dia mesti nak menegakkan, membangunkan, mengembalikan semula khilafah. Khilafah Allah SWT di atas bumi ini, ya. Tuan-tuan ingat yang tersungkur pada tahun 1924 hingga hari ini umat Islam menderita, tercari-cari, sebab tak ada tempat bernaung, meratapi keadaan suasana itu, tuan. Kalau tuan mesti ingat 1924 jatuhnya kerajaan Turki Osmaniyah, hingga ke hari ini umat Islam teraba-raba, hilang tempat naungan. Yang mana sepatutnya PBB itu adalah umat Islam punya khilafah yang sepatutnya dipegang oleh umat Islam. Tapi betapa malahnya kita hari ini terumbang-ambing, tidak ada tempat bernaung. Tapi itulah usaha ke arah itu ada, ya. Banyak gerakan usaha ke arah itu. Mudah-mudahan dia ada titik pertemuan, insya-Allah. Mungkin Allah alam kita sampai kepada adakah yang khilafah yang dijanjikan Allah SWT itu berkesudahan dengan turunnya Nabi Isa AS, ya, ataupun ada satu lagi khilafah baru turunnya Nabi Isa, wallahu alam. Tapi nampak dalam mutakhir ni ke arah itu, tuan, ke arah hingga turunnya Nabi Isa AS, itulah khilafah yang dijanjikan. Itukah kemenangan yang mungkin dijanjikan Allah SWT. Tetapi mestilah ada usul-usul daripada umat Islam ni, termasuklah kita semua. Mesti ada sumbangan-sumbangan, sama-sama menyumbang. Tak kira lah apa juga ruang dan bidang yang ada yang terluang, tuan. Sama-sama menyumbang, insya-Allah. Jadi terdapat banyak hadis yang meriwayatkan mengenainya. Setengah cendekiawan berkata, alangkah baiknya jika aku tahu sejak dulu lagi bahawa apakah yang diperoleh oleh orang yang tidak berilmu dan apakah pula yang tidak diperoleh oleh orang yang berilmu. Jadi antara kelebihan mengajar ilmu pula ialah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawa Ali radhiyallahu anhu la yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min an yakuna laka umrun na'am. Yang bermaksud bahawa Allah memberi petunjuk kepada seseorang dengan sebab usaha daripada kamu, itu adalah lebih baik kepada kamu daripada memiliki unta-unta merah. Maknanya tuan-tuan, hadis ini menunjukkan bahawa kita, ya, dengan usaha kita, dengan adanya ilmu daripada yang ada pada kita sampaikan kepada orang lain, dapat memberi petunjuk, memberi petunjuk, memberi jalan kepada seseorang, mengajar kepada seseorang. Jadi lebih baik, ya, bagi kamu, bagi kita, min ayyakuna laka humrun na'am. Dijadikan kepada surah An-Nahl. Maknanya kalau kita ilmu yang kita kita serukan kepada orang, kita ajar kepada orang lain, lebih baik daripada apa ia sahaja
nikmat yang besar yang ada. Kalau yang ini kita bandingkan humurun na'am ni mana dia unta merah. Pada masa tu unta merah ni yang paling mahal tuan, yang paling bernilai tinggi dia. Kalau hari ni kalau kenderaan tu apa yang bernilai tuan? Welfare ke ataupun Mercedes ke apa yang tu lebih baik pada benda-benda macam tu. Lebih baik daripada tu, daripada apa yang kita sampaikan ilmu yang ada yang terbaik, yang kita ajak mereka ke arah kebaikan. Jadi Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, sesungguhnya seluruh binatang sehingga ikan di lautan akan beristighfar, memohon keampunan untuk orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Dia umuman, bukan soal guru lah. Tak kira siapa tu kan, tuan-tuan apa semua mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi mana dia kalau kita mengajar, kita bawa kumpulan halaqah yang kecil ke, kita ajak. Kalau hari ni mana dia orang kata kumpulan usrah. Usrah macam dulu orang pelik sikit usrah ni. Usrah ni pelik, tapi kalau ni usrah ni biasa orang panggil. Ada usrah halaqah yang kecil, ajak orang kumpulan apa pun cerita tentang apa kebaikan, cerita tentang cerita tentang yang agama sama-sama untuk mengingatkan masalah bersama. Jadi dia kata sehingga ikan di lautan dia akan beristighfar, memohon keampunan untuk orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Di mana dia? Sebab apa? Sebab kebaikan yang diajarkan itu macam mana boleh jadi? Boleh ikan ikan di lautan boleh istighfar, tak istighfar, tak ampun kepada kita. Jadi terdapat juga riwayat hadis yang menyebutkan semua itu yang diriwayatkan secara marfu'. Marfu' ni mana dia hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW terus. Di marfu' ni ada, kalau saya detail nanti lah, kalau kita baca hadis marfu' ni terbagi tiga. Mungkin ada dhaif, mungkin sahih, mungkin hasan. Itu boleh berlaku. Dia berdasarkan pada matan dan sanad dia lah. Itu marfu' maksudnya. Jadi jika ditanya bagaimana bentuk istighfar ikan tu, tanya hadis tadi, macam mana kata-kata Ibn Abbas saya, kata-kata Ibn Abbas kata yang mana dia terdapat hadis dia jadi jika ditanya bagaimana bentuk istighfar ikan kepada orang menyampaikan ilmu tu, apa kaitannya ikan boleh istighfar, boleh minta ampunkan kepada orang yang mengajarkan kebaikan? Jawabnya ialah dia kata manfaat ilmu itu merangkumi semua perkara sehingga kan ikan di lautan akan merasai kesannya. Sesungguhnya para ulama mengetahui apa yang halal dan yang haram. Mereka berpesan supaya berlaku belas kasihan, ihsan ke atas setiap sesuatu hingga kepada binatang yang disembelih dan juga ikan. Dengan itu Allah mengilhamkan kepada semua binatang tersebut supaya beristighfar untuk ulama sebagai balasan atas jasa baik mereka. Dan ada hadis yang apabila kamu bila kamu menyembelih, hendaklah kamu sembelih dengan baik. Bila kamu nak membunuh, hendaklah bunuh dengan baik. Sampai itu diajarkan Maksudnya dia bila sembelih binatang, binatang yang akan membiarkan kalau disembelih dengan pisau yang tajam, dengan bisa dengan lafaz Allah dan kalimah Allah SWT, kemudian dengan adab-adab dia tidak dizalim semua. Binatang tadi dia tidak terkenyai. Kita memakan dagingnya dengan yang dengan sedapnya apa semua tuan. Tapi dia walaupun dia sembelih betul, tapi dia minta keampunan kepada kita tuan. Sebab orang yang menyembelih itu dapat dia belajar daripada ilmu para ulama yang kita katakan nak sembelih macam mana ada pada yang terbaik, yang macam mana yang sepatutnya, yang ikut syarak semua. Jadi kata itu tidak menzalimi binatang tersebut. Sampai begitu sekali. Begitu je ikan dia di lautan sekalipun, macam mana orang tak menzalimi binatang-binatang ni. Kalau memang rezeki untuk dimakan apa semua, tapi dia ambil dengan cara yang baik, bukan dia dianiaya. Situ kita maksud dia binatang tu minta ampun. Apatah lagi kalau makhluk manusia mendapat manfaat semua, tentulah mereka pun juga meminta keampunan kepada untuk kita yang mengajarkan kebaikan. Begitu juga makhluk-makhluk di sekeliling. Itu maksud dia. Sampai begitu sekali derajat orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan kepada kebaikan. Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, bandingan petunjuk dan ilmu yang diutuskan kepadaku ialah seperti hujan yang menimpa bumi. Maka sebahagian pada bumi itu ada tanah yang subur menyerap air lalu
menumbuhkan rumput dan tanaman lain yang banyak. Dan terdapat sebahagian daripadanya tanah yang keras dan tidak menyerap tetapi menampung air. Allah menjadikannya juga bermanfaat kepada manusia, lalu mereka minum, memberi minum dan menyiram tanaman dengannya. Dan terdapat pula sebahagian daripadanya tanah yang keras dan rata yang tidak menampung air dan tidak menumbuhkan tanaman. Itulah bandingan orang yang memahami agama Allah dan mengambil manfaat pada ajaran yang diutuskan kepadaku, lalu dia belajar dan mengajar. Dan juga bandingan orang yang tidak menghiraukan langsung ilmu yang disampaikan itu, serta tidak mahu pula menerima petunjuk yang aku diutuskan membawanya. Jadi hadis ini, hadis atas jelas menjelaskan mengenai apa yang berlaku ke atas makhluk, di mana para fuqaha yang memahami adalah umpama tanah yang menerima hujan lalu menumbuhkan. Ada cerita bandingan ilmu tadi. Ada golongan. Golongan yang pertama ni umpama dia apa? Umpama hujan yang menimpa bumi dan kemudian air itu diserap ke tanah yang subur, kemudian menumbuhkan rumput dan tanaman yang lain. Ini satu golongan golongan ilmuwan yang berilmu, dia menyampaikan ilmu, mengajarkan dia sampai diambil manfaat dia oleh sekalian orang. Itu yang pertama. Ada pun yang kedua, iaitu golongan yang pertama ini kerana golongan mereka adalah golongan berilmu, faham dan mengajarkannya pula kepada manusia. Ini golongan yang pertama. Ya, berilmu, faham dan mengajarkannya. Tak sempat. Sebab menyembunyikan ilmu itu adalah satu kezaliman. Jadi yang kedua pula, golongan yang tadi yang tanah kelam, tanah yang keras, gersang, tapi keras, dia menampung air. Tapi air tampungan air itu orang ambil manfaat pada apa tuan? Dia tidak menyembuhkan tanam, tidak menumbuhkan tanaman, tapi dia menampung air. Orang ambil manfaat juga daripada tampungan tadi. Ini diumpamakan golongan hadis, ahli hadis ya. Ahli hadis yang dia belajar tentang hadis sanad apa semua, dia tak memahami itu, tapi dia jaga semua matan hadis apa semua tu. Golongan ini golongan kedua tadi. Dia tampung hadis dia jaga semua sanad dia, matan dia, riwayat dia. Kemudian orang lain ambil hadis tadi. Orang lain ambil hadis, ulama-ulama ambil hadis itu dan manfaatkan hadis itu, disampaikan, dia huraikan. Jadi orang tak boleh bertikaikan lah kan. Hari ni ada orang bertikaikan tentang hadis hari ni kan, cuba nak menolak hadis kan, tak mau menerima periwayatan hadis ni, dia tu boleh dipertikaikan sebagainya. Sedangkan Allah SWT dah jaga dah, ya, bagaimana hadis ni dipelihara, cukup kuat. Dia punya disiplin ilmu tu, nak meriwayatkan tu bukan senang-senang kan. Bukan dia tiba-tiba ambil dengar orang cakap terus terima, tak. Ulama-ulama dah susun cukup dah tengok. Hatta sampai untuk meriwayatkan hadis, kalau tipu binatang pun meriwayatkan hadis pun jatuh martabat hadis tu tuan. Macam mana pula kita nak tolak hadis? Begitu kuat punya kalau hadis sahih tu martabat tinggi kan. Jadi tak betul lah kalau orang cuba nak mempertikaikan hadis kan. Dia tetap tertolak dari sini dia punya pandangan mereka. Jadi itu tentang hadis dia. Dia golongan hadis. Dia umpama tanah keras yang gersang dan tidak menyerap air, tapi menampungnya hingga orang yang berada di sisi mereka dapat mengambil manfaat daripadanya. Ada pun golongan yang akhirnya, ayat 3 ni, orang yang mendengar tetapi tidak belajar. Dia dengar ilmu, dengar. Dia buka ilmu ke dengar penceramah ke apa, dengar ilmu tu, tapi tak belajar. Dia tak nak belajar, dia dengar je. Dan menghafal, tidak menghafalnya adalah golongan awam yang jahil. Janganlah kita sampai jadi macam tu Jadi kita kena dengar, belajar dan kita cuba dalami, cuba kita tekuni. Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, kalaulah tidak kerana ulama, kalaulah tak ada ulama ni, ulama-ulama yang menjelaskan agama lah, nescaya manusia akan menjadi seperti binatang. Tidaknya tu jahil Kalau orang tak ada ulama yang membimbing nasihat ni, apa jadi dia? Apabila orang meninggalkan ulama, kata-kata ulama, nasihat para ulama, nak ikut cita rasa mereka masing-masing, maka mereka akan jadi seperti binatang. Macam mana sifat binatang? Sifat dia suka merampas hak orang lain, suka menindas orang lain, itu binatang. Cubalah dalam tengok gelagat binatang Allah Ta'ala maksud tengok bagaimana perangai binatang. Jadi umpama begitulah
ya, umpama binatang. Bahkan dalam Quran itu disebutkan dalam surah Al-A'raf kata saya, ya, yang mana neraka Jahannam ini disediakan bagi apa? Jin dan manusia, jin dan manusia. Kerana apa? Kerana mereka ni apa? Kerana mereka ni ada hati tapi tak guna untuk kan, ada telinga tak dengar untuk kebaikan. Ada apa? Ada mata tak melihat kepada kebesaran Allah SWT. Semua tu dia kan. Allah Ta'ala kata apa? Mereka ini seperti binatang. Binatang apa tu? Binatang ternakan. Itu perumpamaan yang Allah bagikan mereka yang ada otak berfikir untuk hati tak telinga tak dengar dengan baik semua, tak berfikir dengan baik, umpama binatang ternakan. Bahkan sampai apa tu? Binatang ternak lebih teruk daripada binatang ternakan lagi tuan. Allah kata lebih teruk daripada, lebih sesat daripada binatang ternakan. Sebab binatang ternakan tu tentulah arahannya tuju dia. Kalau kita ternakan, kalau lembu, kambing, kita suka apa, kita bela apa semua, memang tujuan dia untuk dimakan. Sampai apa, dia bagi makan, minum apa, gemuk dia apa semua, sampai masa sembelih. Itu binatang ketenangan. Tetapi manusia kalau tak ada, tak guna akal dia apa semua, bahkan lebih teruk daripada binatang. Kita tengoklah hari ini bagaimana golongan-golongan manusia yang gagal memanfaatkan akal mereka, berfikir yang baik, mereka lebih teruk daripada binatang tuan. Kita tengok sekeliling kita yang senario yang berlaku hari ini. Jadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu berkata, pelajarilah ilmu, sesungguhnya mempelajarinya kerana Allah bererti takut kepadanya. Maknanya dia, kalau kita belajar kerana Allah, menuntut ilmu ni kerana Allah SWT, sepatutnya kita takut. Kita takut kepada Allah SWT dalam sentiasa berhati-hati, sentiasa menuntutnya adalah untuk ibadah, menuntut ilmu ni adalah ibadah. Menuntut ilmu adalah ibadah. Memulakannya adalah tasbih. Mencarinya adalah jihad. Mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu adalah sedekah. Mencurahkannya kepada yang layak menerimanya adalah ibadah, itu qurbah, sebagai qurbah mendapatkan kepada Allah SWT. Ilmu adalah teman ketika berseorangan dan sahabat ketika bersendirian. Itu tentang kelebihan ilmu. Jadi Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, hendaklah kamu pelajari kebaikan, yakni ilmu, dan ajarkannya pula kepada manusia. Sesungguhnya aku akan menjadikan kubur orang yang mengajar kebaikan dan mempelajarinya itu bercahaya, sehingga mereka tidak merasa asing di tempat mereka. Digalakkan kepada kita tuan, belajar, kita sampai ke orang lain, share dengan orang lain, share dengan kebaikan, kongsikan kebaikan yang kita pelajari. Bukan kita syok sendiri seorang-seorang. Hari ini banyak orang syok sendiri tuan, dia dapat ilmu banyak apa semua, dia simpan, dia tak peduli orang lain. Ini satu kesilapan lah. Sebab matlamat kita duduk yang kata bumi, kita mesti tuntutannya menyampaikan kepada orang lain, tuntutan berdakwah kepada masyarakat, berdakwah kepada kaum keluarga, berdakwah kepada anak-anak, berdakwah kepada seluruh apa yang kita ada, yang kita duduk bersama kan. Ini yang satu tuntutan. Jadi silap sangatlah, silap besarlah bagi orang yang beriktikad, yang berpegangan prinsip bahawa aku dapat ilmu seseorang semua, orang lain peduli apa, aku lantak dia lah. Dengan mampus ke, masuk surga ke, apa, neraka ke, itu kau kerja aku. Yang penting aku dah ada. Ini satu kesilapan besar lah yang berlaku dalam masyarakat tuan. Hari ini ramai orang nak jadi baik tuan, jadi alim, jadi soleh, tetapi tak mau jadi muslim. Ini satu kesilapan. Ini yang berlaku kebincangan dalam masyarakat kita tuan. Soleh tapi tak muslim. Soleh baik, silap kita kalau bila kita turun yang bencana Allah SWT, Allah tak akan pilih soleh ke tak soleh ke, sama kali kita merasai. Sebab akibat kecuaian kita dalam memiliki ilmu tadi, kita tak memperbaikan orang lain bersama, tak nasihat hati bersama. Payah sudah. Itu sebagai muhasabah pada diri saya lah tuan, untuk menyuruh kepada mari sama-sama kita cuba bermuhasabah sama-sama tuan, supaya kita menjadi orang yang soleh dan muslim insya-Allah. Jadi itu dia punya hasil dia bila orang yang menyampaikan ajaran ini kepada manusia kebaikan itu, kubur dia akan bercahaya kan. Dia akan menjadi bercahaya, ya. Sehingga dia tidak asing di tempat mereka. Itu kesudahannya. Selanjutnya kita tengok pula. Itu tadi tentang kelebihan-kelebihan
menuntut ilmu tadi yang Allah bagi yang Allah nyatakan dalam Quran dan itu dalam hadisnya. Cukup banyak satu dorongan kepada kita untuk terus menuntut ilmu tanpa rasa jemu, sehingga kita menghadap Allah SWT. Yang seterusnya itu kewajiban menuntut ilmu. Ini hukumlah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda telah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Ini hadis ini yang biasa dengan tuan-tuan. Menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap muslim. Maknanya itu wajib. Tidak ada pengecualian. Muslim yang akil, akil yang baligh, dia wajib menuntut ilmu. Dia tak boleh, dia dah berhenti, dia dah habis belajar sekolah apa, dia berhenti ilmu. Tak adalah, cukuplah yang ada. Itu ada satu silap. Dia mesti menuntut ilmu ni berterusan hinggalah ke akhir hayat. Selagi mana nyawa kita berbadan, selagi itulah kita wajib menuntut ilmu. Bahkan ilmu ibadat yang ada pun, solat kita semua kita tak sempurna lagi, kita kena perbaiki kan. Banyak lagi perkara yang kita perlu tuntut ilmu ni. Jadi ilmu ni bila dapat kita menuntut ilmu, semakin banyak lagi kejahilan-kejahilan yang kita rasakan. Bukan semakin pandai kita rasa pandai, tetapi semakin ilmu banyak kita belajar, semakin banyak lagi kita rasa kebodohan yang ada pada kita dibandingkan dengan ilmu Allah SWT. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Ilal, riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Ilal, pengarang rahimahullah berkata, ulama berselisih pendapat mengenai ilmu yang wajib dituntut sebagaimana berikut. Ni kita prioriti ilmu tu mana dulu? Mana nak letak dulu? Nak tuntut ilmu tauhid ke, ilmu akidah ke, ilmu fiqh ke, ilmu tasawuf ke? Jadi ulama berselisih pandangan. Yang pertama ulama fiqh. Ini ulama fiqh ni. Ulama fiqh ni ulama yang memandang tentang hukum hakam, sah batal apa semua, ibadat-ibadat apa semua, dalam bab perkara rukun, dalam syarat dan sebagainya, di ulama fiqh. Dia ulama fiqh berpendapat ilmu fiqh penting. Mesti kerana melaluinya dapat diketahui hukum halal dan haram. Kalau belajar fiqh ni tahu ni halal ke haram ke. Itu untuk menjaga kehidupan kita kan, supaya tak terjerumus kepada perkara yang haram ni. Ada pun ulama tafsir dan hadis pula berkata, ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah ni dulu. Penting, wajib. Kerana apa? Kerana sumber kepada semua ilmu yang lain mesti berpaksikan, berpandukan, berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu satu. Kita fikir betul juga. Tapi yang ketiga ulama tasawuf. Dia kata ilmu tentang ikhlas dan segala penyakit jiwa. Dia kena ada dulu. Kalau tak ada, belajarlah fiqh atau belajar ibadat. Kalau tak ada ilmu tasawuf semua ni, memang tak ada guna dia semua. Sia-sia yang mana kita. Tentang ilmu ikhlas. Itu yang kadang-kadang dia ambil yang macam ilmu tasawuf ni kan, ilmu apa? Ilmu mengenal diri dan wali apa semua. Tuan tak tahu lah melalui ke zaman tu, tak tahu saya melalui zaman tu jumpa orang-orang jenis ni kan. Sampai dia beri dulu kan, kita beritahu semua solat ke semayang tu apa, tegur ke apa, dia tak solat. Dia kata dia kata kau tak sampai lima matlamat, tak sampai lagi hakikat makrifat. Kau belajar buku kita tentang hakikat makrifat, kita pun tercongang-congang kan tuan. Ya apa semua. Sampai dia kata apa, dia buat apa, solat tu pakai niat je. Saya jumpa tuan-tuan ajaran jadi yang apa, yang mengaji diri ni. Iaitu yang berpandukan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal diri dia akan kenal Tuhan dia. Kenal diri dia semua. Baru kemudian apa dia nak apa. Baru boleh buat benda-benda yang cabang yang soal ibadat apa semua. Selagi tak kenal, tak boleh. Jadi sampai bila, sampai ke mati pun tak jumpa tuan. Sampai sudah tak solat. Jadi ni ini berarti kalau orang yang bab tasawuf dulu ni. Yang lain ditinggal. Itu juga ulama tauhid. Kata dia berpendapat ilmu kalam dulu. Jadi ini yang posisi yang dapat. Jadi dah banyak lagi pendapat yang tiada satu pun dapat memuaskan hati semua pihak. Kita mana satu yang dulu ni. Jadi kita pendapat yang paling sahih ialah ilmu mengenai hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya. Itu yang paling tepat. Hubungan hamba dengan Tuhannya. Jadi ilmu tersebut, jadi maksud ilmu yang hubungan Tuhannya pada Tuhan.
Tadi ilmu tu lah yang empat tu. Makna dia ilmu tu mesti jalan serentak. Tak boleh ini dulu ni kemudian, mesti serentak. Contoh-contoh yang macam contoh lalu lah. Yang ni bab tasawuf ni, akhlak ni dia. Kita ni sambil tu tuan-tuan pun dah belajar juga bab apa? Fardu ain, tentang solat sebagainya. Bab kalam tabib tuan belajar juga. Jadi kita tak ada dulu kedianan. Semua belajar supaya apa? Tidak ada keciciran dia itu. Barulah tidak tak apa, tidak ada apa? Tidak ada kebincangan. Tapi kalau dia tinggalkan satu dia habis satu dulu dia akan berkebincangan tuan. Dia mesti semua kena belajar. Mengikut sekadar kemampuan masing-masing lah, setakat mana dia boleh gapai ilmu itu tadi. Jadi ilmu tersebut dia kata merangkum 3 perkara, iaitu pegangan i'tiqad. Itu mazhab akidah kan, kena baca. Kemudian perbuatan, itu melakukan apa yang diperintahkan dan peninggalan, iaitu meninggalkan apa yang dilarang. Ini bab ibadat ni, apa-apa yang ada kait sangkut paut dengan ibadah, yang sangkut paut dengan fiqh dan bersangkut paut juga dengan ilmu tasawuf. Jadi dia bergabung dalam tu. Dia tak boleh nak dipisah-pisahkan. Kalau dipisah-pisahkan, tu jadinya tu yang kita sampai makrifat, tarekat pun makrifat sampai hakikat apa semua tu kan. Ditinggalkan tu. Kalau yang fiqh yang pula sampai hati tu berlakunya berlakunya riak, sum'ah dan sebagainya, ujub. Sebab apa? Dia meninggalkan tasawuf. Jadi maknanya benda ni bergabung dalam tu. Tak boleh kita pisah-pisahkan. Jadi apabila seorang kanak-kanak mencapai umur akhir balik, kewajipan pertamanya ialah mempelajari 2 kalimah syahadah. Anak-anak kita mesti berakhir balik ditekankan kalimah syahadah. Itu yang sepatutnya ditekankan. Hari ini anak tak ditekankan, dia hanya tu ucap je. Lepas tu tak ada. Dah cukup diajar juga, tapi tidak tekankan tentang kalimah syahadah. Itu yang berlaku kebincangan dalam kehidupan remaja ini tuan. Tengoklah apa yang berlaku pada remaja kita ini tuan. Cukup kita membimbangkanlah. Jadi sepatutnya ibu bapa generasi ini pun tak kira siapa pun, dia mesti menekankan anak-anak yang ataupun cucu ke yang berakhir balik, kewajipan pertama yang mempelajari 2 kalimah syahadah dan memahami maknanya walaupun tanpa kajian atau dalil. Tak perlu dia nak beri dalil lah. Dia butuh tu yang pertama, dia punya priority dia tu. Mesti dia dalam memahami kalimah syahadah. Ini kerana Nabi SAW telah berpada kepada wujudnya at-tasdiq, yang membenarkan dan yakin dalam hati oleh orang Arab Badawi walaupun tanpa mempelajari dalil. Ada kisah kan, bila orang Badawi dia kalau mengucapkan la ilaha illallah tu dia cukup dah. Dia tak perlu nak dalil begitu. Kata ini dikenali dengan kewajipan semasa, fardul waqti ketika itu. Kewajipan semasa ketika itu. Selepas itu barulah mereka dikendaki meneliti dan mendapatkan dalil. Baru dia cuba bawa usul, kena dalil. Itu kita kena belajar dalil lah, kena cari kan, kena belajar semua-semua bagaimana hukum-hukum. Okey. Kemudian apabila tiba waktu sembahyang wajib, dia belajar mengenai bersuci dan sembahyang. Okey. Apabila dia hidup hingga tibanya Ramadan, dia wajib mempelajari mengenai ibadat puasa. Sekiranya dia mempunyai harta dan telah berlalu pemilikannya selama setahun, dia wajib pula mempelajari zakat. Dan apabila dia waktu haji dan dia mampu menunaikannya, wajiblah dia mengetahui cara-cara menunaikan haji. Tapi kalau baru sampai masa ni pasaklah dengan kita cara menunaikan haji, mana nak ingat tuan hari ni kan? Kalau SPM tu belajar pula tentang haji pun, wah dia nak ingat apa semua, tak nampak lagi cara menunaikan. Tapi kalau tuan-tuan mungkin dah lama tinggal haji, bila nak tunaikan haji, tuan-tuan mesti berkursus haji. Nampak masa tu lampu jelas macam mana nak melaksanakan. Tapi bila anak-anak yang boleh lama ni tak terfikir, tak terbayang dia macam mana haji tu, dia ajar macam mana pun dia cepat lupa, dia tak boleh nak kuasai. Tu dia ada dia sesuai dengan suasana dan keadaan itu. Jadi itu tuan-tuan tu malam ni saya ingat dah masuk kan. Jadi itulah sebagai kita berkongsi yang insya-Allah akan sambung lagi dapat kewajipan untuk ilmu ni dapat yang dia punya bahasan yang lain panjang ni insya-Allah. Jadi mudah-mudahan sedikit pasal pada malam ni memberikan penjelasan kepada kita dan muhasabah bersama-sama sebab kekurangan yang ada pada kita yang perlu kita perbaiki bersama insya-Allah. Jadi mohon maaf sekali ada kekurangan itu.
Jadi saya sudah ingin aku qul hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala rahmatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala ni'matik wa tawahhadat 'ala nusrat syari'atik fasil lahum rabitataha wa adimutaha fasil lahum rabitataha wa adimutaha fasil lahum rabitataha wa adimutaha wa biha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك حيا بمعرفتك ومسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين اللهم آمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الله عليكم.